Okey, hai semua. Selamat kembali ke Ruang Lanjutan Melayu bersama saya Melvin sebagai host anda di rancangan istimewa Bicara Personality malam ini dari jam 8 hingga jam 9. Okey. So kepada khas anda semua yang sedang menyaksikan kami di Facebook account. So sad news for you. You will only get 15 minutes sneak preview. Okay, but don't be sad. You can still join us. Anda masih boleh join kami di sini di Ruang Lanjutan Melayu. Layari laman web rasmi XM Malaysia, klik bahagian penyelidikan dan pendidikan dan klik Ruang Lanjutan Melayu. Jangan lupa untuk join chat box kami yang berada di sebelah kanan saya di sini. Isikan nama anda dan anda boleh klik join to chat dan anda boleh sedia berinteraksi bersama kami semua di sini sepanjang rancangan istimewa. Okay, so untuk malam ini dalam Bicara Personality, dua pakar dagangan yang akan bakal menemani saya dalam rancangan di sini. Siapakah mereka? Okay, so but before that, untuk personality yang akan dibincangkan, anda boleh lihat dua personality namanya di bawah sini. So we have Conor McGregor versus Khabib. Apalah namanya susah sangat dekat yang belakang tu. Okay, tak apa, kami akan berikan pakar kami untuk sebut nama tersebut. Okay, so untuk malam ini saya akan ditemani oleh Imran Zailani dan juga Muhammad Azni. Okay, so this duo is just a fantastic duo kerana apabila mereka berdebat, it's just very interesting facts. Okay, so previously seperti rancangan istimewa kami Bicara Personality, sangat menarik ya perkongsian mereka berdua. So kali ini kami akan dengar juga perkongsian mereka berkenaan dengan UFC fighters right here. Okay, so kepada para peminat UFC, so tonight is your night. So please join our chat box dan berikan komen banyak. Okay, so if you like Conor, anda boleh berikan heart shape ke atau nak berikan bunga ke, anything smiley face. So please gunakan saja chat box. If you're a fan of Khabib, anda juga boleh gunakan emoji yang sama ke or anything you like. Okay, dan jangan lupa juga untuk jawab poll kami untuk hari ini. So poll telah disediakan untuk anda di akhir chat box tersebut. Pilih saja jawapan mana yang anda rasa betul. Sebaik saja anda telah pilih, dia akan beritahu kepada anda sama ada jawapan anda betul atau salah. Okay, dan nantikan untuk poll kami esok hari yang akan disediakan oleh Jawahir. Alright, so mari kita mulakan rancangan kami dengan menjemput Imran dan juga Muhammad Azni untuk sesi interview di mana mereka akan sharekan sedikit 3 pointers mengenai personality yang dipilih oleh mereka masing-masing. Hello, gentlemen. What's up? Are you ready to fight? Ding, ding, ding. Are you ready to fight? Hello, Melvin. Always good to see you. Apa khabar Azni? Khabar baik. Walaupun tak beberapa baik, kita kena kuatkan juga buat sibuk buat research ya. Saya pun masuk buat research itu Azni. Saya terlebih masa sebab interesting. Background kita punya personality kali ni ya. Galil Sumbi. Tunggu hadiah apa daripada poll. Itu kena tunggu Melvin. Sabar dulu. Bila suruh jawab je mesti nak tanya hadiah. Sabar dulu. Hadiah tu maybe ada, maybe tak. Semua orang dah kemaruk hadiah. Besok kita ada hadiah. Besok abang kan? Ya, besok kita ada Facebook Live. Okay. Geng-geng sama juga. Muka yang sama yang anda lihat sekarang ni. Kita buat ada esok juga ya. Second round. Ayolah, janganlah geram. Imran have to sayang all of us every day. You see the same face panda. Hari ni kita ada Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. I'm a big fan of you lah, Mr. Po. I nak autograph boleh ya? Okay. Alright, okay guys. So untuk malam ni, so we have two interesting personalities juga yang dibawa oleh Azni dan juga Imran. Okay, so boleh tak maybe sharekan sedikit kepada viewers kami, especially di Facebook, okay, kerana mereka hanya akan dapat 15 minit sneak preview. So maybe Azni can go first. So share maybe 3 pointers berkenaan dengan personality yang dipilih oleh Azni. Okay, personality kita siapa yang tak kenal Khabib Nurmagomedov. Alright. I smash your boy, Khabib. I smash your boy. So, di mana kenapa saya pilih personality Khabib saya pula ada tersasul kan. Khabib Nurmagomedov ni, okay. So disebabkan dia adalah seorang fighter yang orang kata semua orang tahu yang dia tak pernah kalah, undefeated
king. Alright. So, dan di mana juga saya suka adalah di mana perhubungan dia antara seorang anak dan seorang ayah yang menjadi motivator terhadap anaknya. Di situlah saya punya, kenapa saya pilih Khabib ni sendiri sebagai saya punya personality pada hari ini. Itu dia, Melvin. Alright, so thank you Azni. So very interesting. So tak sabar nak dengar perkongsian daripada Azni nanti. Okay, so we move on to Imran pula. So Imran, ceritakan berkenaan dengan Conor McGregor. Siapa yang tak kenal ya Conor ni? So silakan Imran. Okey, jadi tak seperti Khabib Nurmagomedov, Conor ni main kali kalah. Yeah. Tetapi dalam kekalahan Azni, Melvin, poket dia makin penuh. Jadi tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kalah dengan Floyd Mayweather, kalah dengan siapa tu, Nate Diaz dan sebagainya. Tapi poket dia makin tebal. Kenapa? Because dia adalah showman. Dia ada style, dia ada persona, dia ada image. Dia adalah businessman. Dia adalah muka, face kepada UFC. Anda tengok UFC, anda akan nampak siapa dulu? Anda akan nampak Mr. Conor McGregor. Saya akan bercerita nanti, dia punya sejarah yang very humble. Nak tahu tak, dulu McGregor ni kerja sebagai apa? Nanti saya terangkan. Saya akan terangkan kepada anda. Anda akan terkejut nanti. Okey, itu saya punya sedikit hints. Okay, alright. So, memandangkan jam telah menunjuk 8.07 malam. Okay, so kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Facebook account kami, terima kasih kerana anda sudi bersama kami di sana. So, jangan lupa untuk join kami di sini di Ruang Lanjutan Melayu dari jam 8 hingga jam 9 malam. Okay, so layari laman web rasmi XM Malaysia, klik bahagian penyelidikan dan pendidikan dan klik Ruang Lanjutan Melayu untuk join kami di sini sehingga jam 9 malam bersama saya Melvin sebagai host anda, Imran dan juga Azni. Okay, alright, so Imran, are you ready for your presentation berkenaan dengan Conor McGregor? Oh ya, saya buat research dengan penuh detail. Saya harap cukup masa je. Nanti kalau tak cukup masa beritahu saya. Okay, harap-harap it's not boleh ambil masa saya semuanya, bang. Abang boleh ambil masa saya semuanya. Kita kena dengar Khabib. Saya pun minat nak tahu tentang Khabib. Okay, tak ada masalah. Alright. Okay, Bruce Lee. Oh, legend tu. Legend. Okay, alright. So, terima kasih juga kepada anda semua yang sedang berikan komen dalam chat box kami. So, meriahkan lagi. Tapi jangan lupa untuk jawab soalan poll kami sebelum jam 9 malam. Okay, mana tahu ada hadiah nanti. Alright, so silakan jawab. Alright, dan sekarang kami akan sharekan skrin Imran di mana anda semua akan lihat presentation yang telah disediakan oleh Imran berkenaan dengan personality Conor McGregor. Okay, so jika anda ingin tanyakan soalan atau berikan pendapat berkenaan dengan personality tersebut atau pendapat daripada Imran, anda boleh gunakan saja chat box untuk menerangkan pendapat anda atau berikan saja komen or just any feedback you would like to insert into the chat box. Okay, so saya akan sharekan screen Imran. Alright, so Imran, there you go. You have about dalam 12 minit. Okay, so take it away. Tak ada masalah 12 minit. Itu intro untuk first slide. Okey, saya punya personality yang saya pilih untuk hari ini ada sebab ya. Conor McGregor bukan saja sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang showman, tapi sebagai seorang businessman yang kita boleh relate ya. Okey, jadi kenapa saya pilih Conor McGregor? Okey, tengok kepada donat ya, saya nak fokuskan kepada donat tu. Saya akan bercerita tentang brand ni. Kemudian The McLife. Apakah The McLife ni? Ini pun saya akan ceritakan. Semuanya kena mengena dengan McGregor. Okay, dan anda cuba lihat jejaka ni, Melvin. Handsome tak? Stylo tak? Conor McGregor ni. Apa pendapat Melvin, Azni, stylo tak? Boleh lah. Ada sebab dia. Nanti saya akan cerita. So, sekali pandang mungkin anda rasa ini macam Kingsman. Okay, rupanya dia adalah champion UFC. Dia adalah yang pertama pegang 2 championship untuk 2 division yang berlainan ya. Okey, saya akan berceritakan galih muka Conor McGregor seperti muka Zuli Razak. Allah, jauhnya langit dengan bumi. Kembang hidung Zuli. Galih nak kipas bos, Zuli janganlah macam ni ya. Aduh. Okey, galih saya rasa Zuli tu lebih dekat dengan apa? Dengar dia Zuli marah nanti. Tak apa. Dia tengok ke kita punya live ni? Tak tengok kan? Tengok. Okey, tak apa. Saya nak bercerita tentang Conor Anthony McGregor. Ini dia. Lama kacak kan, Melvin? Okey, wow, dia sebaya saya. Lagi tua sikit. Tua sikit. Tapi kalau kita tengok dia punya kekayaan, jauh langit dengan bumi, sedih saya.
Okey, apa dia punya pekerjaan? Atlet, martial artist. Saya nak tukar martial artist dalam bahasa kita, tak jumpa lah. Apakah martial artist Zazni dalam bahasa kita? Martial art adalah seni bela diri. Jadi kalau kita sebagai artis seni bela diri, bolehlah ya. Okey. Tetapi dia juga adalah seorang duta dan sekarang saya dengar Melvin dia tengah berlakon. Tak tahu dia berlakon pasal apa. Tak keluar lagi movie dia. So kekayaan dia adalah 200 juta. Aduh, saya tengok ni umur sama Azmi, tapi kekayaan dia macam Azmi tengok Mr. Beast lah. Jauh betul. Tak apa. Kita jangan putus asa sebab McGregor bermula very humble. Saya akan bercerita kepada anda nanti ya. Next, syarikat-syarikat milik Conor McGregor. Proper number 12. Lebih kurang macam channel number 5, tapi channel tu perfume ini minuman. Okay, The Mac Life. Syarikat media, gaya hidup lifestyle. Dan juga August McGregor, fashion. Anda tengok McGregor ni memang sinonim dengan style, class. Memang sesuai dengan industri fashion. Betul tak Melvin? Betul. Okey. Ini dia punya ketinggian. Kenapa saya sebut pasal ketinggian dengan berat? Sebab ini penting untuk masyarakat. Kita ada Azmi, banyak kelas kan? Kita ada heavyweight, kita ada light heavyweight, kita ada middleweight, kita ada welterweight, kita ada lightweight, Allah sampai featherweight, sampailah flyweight ya. Jadi McGregor ni divisi dia 2. Lightweight, featherweight, 3 ya. Oh, lightweight, featherweight dan welterweight. Okey. So yang paling kompetitif dalam mixed martial art adalah lightweight. Sebab apa? Melvin Azni, majoriti manusia sebenarnya kita purata kat mana? Purata kita dekat lightweight. Heavyweight jarang. In fact, Melvin Azni kalau kita tengok fight heavyweight boring. Macam ni, Melvin. Slow. Gerak slow. Dia tumbuk, dah jatuh KO. Alamak, langsung tak ada action, tak ada skill. Jadi kita banyak fokus pada lightweight yang paling kompetitif. Ini adalah division yang diceburi oleh belum lagi Conor McGregor. Okay, dia mixed martial art, dia boxing juga, Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, kickboxing, karate, taekwondo, kopera. Melvin, saya ada taekwondo tali pinggang kuning, itu saya ada. Wow. Azmi ada apa ni? Saya ada hitam. Oh. Betul kan ni? Oh. Lentong Tunjuk lah sikit Asti, tunjuk Lentong sikit. lah. Saya ada kad dia. Bukti mana bukti? Tunjuk. Okay. Melvin ada Melvin? Ada taekwondo? The blue belt number 2. Oh lama habis. Kalau saya lawan Melvin saya kalah. Okay. Blue belt number 2 Ini apa? gelaran WTF dia. ke? WTF. Gelaran dia adalah The Notorious. Okay, gelaran dia. Okay, next. Pencapaian ini yang saya nak tekankan. Dia punya rekod dia bukan macam Mr. Habib je. Habib tak pernah kalah. Yes. Dia kalah dah 6 kali dah. Tetapi saya akan tunjuk kepada anda kenapa dia tak kisah pun dia kalah. Saya akan cerita kepada anda. Makin tebal poket dia. Jadi dia punya championship untuk UFC ada 2. Featherweight dan juga lightweight. Okay. Dan dia yang pertama dekat UFC dia pegang 2. Okay, maknanya dia boleh kurangkan berat badan untuk masuk featherweight, menang championship, naikkan berat badan balik, masuk lightweight, menang championship dalam masa yang sama. Okay, dia pegang 2 belt. Okay, itu dia. Dia punya belt. Apa tu, cikgu tu rasa tengah ajar silat depan. Silat Iban. Lipat apa ni? Lipat baju ke? Lipat baju. Itu boleh lah. Dia tengah buat TikTok tu. Sambil Saya rasa Zuli, dia warm up pun akan kram, kena panggil ambulans. Itu saya kisah. Okay. Ya, pencapaian seterusnya untuk Conor McGregor. Dia punya match memang jual, laris. Pay-per-view, rekod paling tinggi dalam sejarah UFC. Sebanyak berapa tu? 2.4 juta jualan pay-per-view. So would you say, Ibran, like Bermakna, branding tu penting? Yes. Would you say branding tu penting? Oh, this is all about branding. Conor McGregor is all about image, persona and branding. Exactly. 99%. 1% je, masyarakat. Sebab tu dia kena belasah kami. Okay, nanti Azmi akan bercerita nanti. So, 180 million tau. Just for one match. Okay, rekod untuk UFC. Tapi this record is nothing compared to rekod yang seterusnya saya akan bercerita nanti ya. Okay. So dia punya rekod ni dia set dengan siapa? Bukan dia seorang je. Sekali dengan Habib lah. Dia punya match dengan Habib, rekod paling tinggi untuk UFC. Sehinggalah hari ini Azni ya. So adakah bang kita boleh cakap masa match diorang ni berdua tu. Sebab antara match yang paling panas adalah antara 2 orang ni. Betul tak? Oh, ada cerita ni Azni. Kita pernah dengar lagu ni tak? Fly like an eagle, like an eagle. The eagle Habib fly. Yes. Melvin.
Percaya tak dia fly pada ketika match tu? Nanti Melvin tengok saya tunjuk kat Melvin. Eagle can fly. Okay, of course lah. Bila you dah famous jadi atlet, of course, sponsor beratur. Macam Melvin lah ya. Sponsor beratur nak sponsor Melvin. Saya nak sponsor tapi tak cukup duit. Jadi kita kena gabungkan tabung kita. Kita boleh sponsor sikit lah. Okay. So basically this guy memang berenang dalam duit lah. Branding. Branding, image dengan reputation. Persona. Yes, persona is the right word. Mandi sama orang. Right. Kehidupan awal tak seperti itu ya. Jadi dia bersekolah di sekolah bahasa Irish saya tak tahu nak sebut Irish punya ni. Arif Jetang. Melvin cuba baca Melvin. Allah. Apa nak saya yang baca ke jadi? Azni. Tak apalah, nanti kita terbelik dah. Nanti saya baca jadi Filipin ni kejap lagi. Filipin. Okay. Ini dia Conor McGregor yang belah kanan tu. Rupanya dia peminat kelab loser. Dia peminat kelab loser Manchester United. Loser right now. Itu dia mungkin kesilapan lah. Tapi satu je kesilapan dia. Dia soccer Manchester. Jadi dia mencuburi bidang sukan daripada sekolah rendah lagi. Mula dengan bola sepak. Okay. Tetapi beliau mula aktif dengan boxing sebab apa? Dia kena bully Azni dekat sekolah. Okay, jadi dia join boxing class sebab nak defend himself. Okay. So pada tahun 2006, keluarga McGregor berpindah ke Lucan, Dublin. Okay, Dublin lah ya. Okay, dan beliau bersekolah di Wallah Adam. Okay, dan memulakan latihan sebagai tukang pipe. Percaya atau tidak, dia adalah tukang pipe sebelum dia menjadi the notorious Conor McGregor. Okay, tukang pipe. Imagine, jadi anda jangan putus asa. Mana tahu. Anda mungkin sekarang ni kita jual burger je, tapi mana tahu kita boleh jadi UFC champion. You don't know. Okay. So, semasa di Lucan, Dublin, beliau berjumpa dengan mentor beliau, Tom Egan. Tom Egan ni juga adalah bakal pahlawan untuk UFC. Malah dia adalah orang Irish pertama untuk UFC. Ini dia. Ini dia punya macam kita panggil apa Azni, macam Ace dengan Luffy. Macam abang dia tak same blood, tapi dia punya relationship macam blood brothers ya. Okay. Dua-dua berlatih MMA dan inilah detik pertukaran kehidupan McGregor. Okey, kita kena end simulcast. Jumpa anda di Ruang Lanjutan Melayu di website kita. Alright, so thank you Imran. So very interesting perkongsian berkenaan dengan Conor McGregor. So jika anda ingin dengar perkongsian seterusnya, so sila join kami di sini di Ruang Lanjutan Melayu. Layari laman web rasmi XM Malaysia, klik bahagian pendidikan dan klik Ruang Lanjutan Melayu untuk join kami di sini sehingga jam 9 malam bersama saya Melvin sebagai host anda, Imran Zailani dan juga Muhammad Azni. Jumpa anda selepas ini. Alright, hello guys. Welcome back to our channel. Gitu. So welcome back to rancangan istimewa kami khas di Ruang Lanjutan Melayu di Bicara Personality bersama saya Melvin sebagai host anda dan juga dua pakar dagangan kami. We have Imran Zailani and also we have Muhammad Azni. Okay. So sebelum our short break tadi untuk the 15 minute sneak preview di Facebook,
Okay, so saya harap anda semua yang telah menyaksikan kami di sana, anda pun telah join kami di sini. Alright, so teruskan chat box kami di sini. So teruskan interaksi anda, gunakan saja chat box kami di sebelah kanan, isikan nama anda untuk teruskan tanya soalan anda, berikan komen, berikan feedback atau apa saja yang anda ingin berikan pendapat tentang perkongsian berkenaan dengan dua personality untuk malam ini. Okay, so you have time until jam 9 untuk jawab soalan poll kami yang berada di bawah. Okay, hujung chat box kami di sana. So soalannya untuk hari ini adalah, apakah nama garisan yang dilukis di sepanjang bahagian bawah kawasan sokongan, which is support, yang mudah dikenal pasti? So basically valleys. Okay, so sama ada uptrend line, downtrend line atau sideways trend line. So pilih saja antara 3 jawapan di sini dan anda akan lihat jawapan mana yang betul. Okay, so jawab saja. Mungkin kami akan berikan anda hadiah, mungkin tidak. We never know. So just stay tuned. Alright. So kami akan teruskan dengan perkongsian daripada Imran Zailani berkenaan dengan Conor McGregor. So silakan Imran. Okay, thank you Melvin. 7-0 ya, 7-0 pada muka depa. Okay, Kung Fu Panda. Hai lagi sekali. Melvin cantiknya. Kami tak kacak ke? Saya dengan Azni macam mana? Tak ada komen? Wow. Yeah, we agree. We agree, Melvin. Teruskan Imran. Baik, yes ma'am. Tak ada masalah. Jadi, bila beliau berjumpa dengan Encik Tom Egan, okay, bakal fighter first daripada Ireland. Okay, untuk UFC, dia punya life berubah. Okay, life dia berubah. Dia daripada tukang fight, ada future yang sangat bright. Okay, ini adalah gambar young McGregor. Macam Justin Timberlake lah. Kalau saya sekali pandang kan. Okay, kita teruskan dengan kerjaya amatur dengan kerjaya awal profesional. Apa kali too much masalah tak kena dengar teka cikgu. Sunbi tak bagi komen. Okay. Saya actually I like masalah. So anyway, okay. McGregor. So sebelum menjadi The Notorious, dia hanya lawan picisan saja Melvin Azni. Dia lawan dekat tepi jalan je. Dia lawan dekat peringkat Cage Warrior dan hanya dapat RM150 je untuk satu match. Bayangkan kita dah kena belasah Melvin Azni, dah lebam, dah kena dah berdarah, dapat RM150. Nak beli ubat pun tak cukup. Nak beli bandage pun tak cukup. Okay, tapi inilah permulaan untuk Mac. Sambil dia kerja sebagai tukang fight, sambil tu dia fight. Okay, di street. Okay, tetapi dia punya talent. Okay, dia punya striking ya. Striking ni dia punya jadi wrestling ni mixed martial art, Melvin Azni dia bagi kepada dua ya. Grappling dengan striking. Jadi kelebihan McGregor lebih kepada striking dan juga dia punya IQ decision making dalam fight. Okay, jadi dah mula menarik perhatian umum dan juga perhatian UFC. Lebih spesifik dia punya boss Dana White. Okay, Azni kenal Dana White kan? Oh. Boss dia macam Melvin tahu Vince McMahon? Yeah, of course, siapa tak kenal. Ini Vince McMahon untuk UFC. Dia punya boss. Dia mendapat perhatian bos. Okey, dan akhirnya dia masuk UFC pada tahun 2013. Saya dekat Jerman lagi belajar tahun kedua. Okey, anyway, dia berlawan dengan Marcus Brimage. Okay, Marcus. Okay, ini lawan pertama dia dan very impressive. Dia menang. Dia menang dengan TKO. Okay, dan mendapat cek besar yang pertama beliau. Okay, daripada 100 bila dia start his first match lah, 24, right? Correct. Okay. Jadi saya 34 ni boleh kot. Melvin Azni saya boleh masuk lah. Jangan krem sudah. Dah warm up dah krem dah. Okay. So, daripada RM150 untuk satu match, dia dapat berapa? RM16,000. Okay. Tapi sebab dia ada TKO, jadi dalam pertandingan UFC kan, dia ada award tau. Match, okay, dan kalau you dapat performance of the night. Ini TKO ni performance of the night. Tambah lagi RM60,000. Okay, nampak ya? Dia punya bezanya daripada RM150, dia masuk UFC, this is already professional. Can make money. Okay, kemudian dia menjadi anak emas boss UFC. Ini dia Melvin Vince McMahon untuk UFC yang botak. Ini dia punya
anak jadi anak emas kepada Dana White je. And saya ceritakan anda kenapa. Kalau saya Dana White saya memang sayang McGregor. I will share with you kenapa. Okay. So, dah masuk UFC. Okay, professional. Baru saja kalahkan siapa tadi? Marcus, hanya permulaan. Lepas tu dia KO kan juara featherweight Jose Aldo 2015. Okay, next year. 2 years after that. Dan dia punya match earnings $600,000 USD. Okay, nampak ya? Daripada 150 ringgit, 60,600,000. Nampak dia punya scale. And this is not the end, this is just the beginning. Okay, ini dia Jose Aldo. Okay, reputasi beliau melonjak seiring dengan ini ya Melvin, Azni, image, branding, image, persona, basically apa? Branding. Okay. Jadi bermula 2016, satu match 3 million average. So ingat, 150 ringgit tadi dah jadi 3 million untuk one match. Okay. Dan dalam masa beberapa tahun untuk 6 perlawanan dia dapat 18 juta. Ini tak termasuk benda-benda lain ya. Tak termasuk sponsor, tak termasuk cut share daripada pay-per-view. Banyak lagi sebenarnya dia dapat. Okay. Dia punya 6 match ni termasuklah 2 match dilawan dengan Nick Diaz. 1 menang decision, 1 kalah submission. Submission ni Melvin dia give up, dia tap. Macam racing ada tap. Ada submission. Okay. So third match lawan Eddie Alvarez, menang TKO, technical knockout. Ini dia Eddie Alvarez. Next lawan dengan Donald Cerrone. Okay, tak tahu nama dia apa. Menang juga. Okay, dia kena sepak. Dustin Poirier, ni antara match ni quite recent ya. Dia kalah TKO. Okay, dan yang paling kalah teruk ini dia sini. Kena belasah dengan Khabib Nurmagomedov ya. Okay, jadi dalam 6 match ni 18 juta. This is just the beginning. Why? I will share with you seterusnya apa yang berlaku. Okay, but first kita recap balik dia punya pencapaian dalam UFC. Okay, pahlawan UFC yang pertama yang menerima cek bernilai berjuta-juta. Okay, dia meningkatkan average salary untuk fighter UFC. Okay, dia mendapat cek bernilai 5 juta pada perlawanan UFC 257 dengan tadi Dustin Poirier. Walaupun kalah, tambah lagi 5 juta dalam poket. Okay, tak ada masalah sini kan. Okay, dan nombor-nombor yang saya terangkan kepada anda ni tak termasuk pendapatan daripada share jualan pay-per-view. Itu pun tambah lagi, mungkin few millions lagi. Okay, dan dalam 10 pay-per-view event yang paling besar pernah di host oleh UFC, 7 daripadanya dia ada. Nampak tak dia punya image, dia punya reputasi sebagai muka, sebagai ambassador kepada the biggest mixed martial art organisation in the world. Okay, malah dia punya penglibatan dalam UFC untuk tahun 2016 saja, dalam masa setahun ya, dah menjana bisnes untuk UFC bernilai 100 million. Melvin, Azni, kalau you Dana White, you sayang tak Conor McGregor? Yeah. Boleh lah. Oh, saya sayang betul. Boleh lah. Oh, anak mas saya. Kalau saya Dana White, saya sayang dia. Dia generate business. Call dia, saya terus datang. Oh, dia demam, saya datang rumah dia. Dia demam, saya datang rumah dia. Macam Melvin demam, saya tak datang. It's okay. It's okay. I'm just joking, Melvin. Kalau McGregor dia demam, saya pergi, saya bawa ubat, saya buat semua. Betapa dia menaikkan image UFC ya. Itu kenapa dia jadi agak emas. Tapi tak berakhir di sini. Sebab dia pun nak boxing. Okay, career boxing dia ada match 2017 dia bertanding dalam sukan boxing. Satu match dia. Tapi dia bukan lawan dengan calang-calang orang sini. Lawan siapa sini? Siapa tu bang? Jimmy Floyd Money Mayweather. Oh, this guy. Okay. Tahu. Kenapa kata kejamnya? Saya gurau je tadi, Kalau Melvin demam, saya datang rumah dia. Okay, tapi dia tak kasi. It's okay. Delete block, unfollow. Bye. So ini dia. Kalian kenal tak siapa Jimmy Floyd Mayweather ni? Pound for pound, one of the best fighter in history. Dia punya rekod dia kalau kita Google 50
Okay, 50-0 tak pernah kalah. Jadi McGregor walaupun background ni bukan MMA, okay, dia challenge dengan the best boxer, which is Jimmy Floyd Money Mayweather. Okay, dan ini adalah perlawanan yang terakhir, pertama dan juga mungkin terakhir sebab kita tak dengar jadi nak boxing. Okay, mungkin dah kena teruk dengan Mayweather kot ya. Pula dia salah masuk gelanggang orang tu. Tak ada masalah, Melvin, tak ada masalah. Why? I will show you. No problem. Dia kalah pun tak ada masalah. Jadi, dia punya pendapatan sebagai rookie, dia tak pernah boxing tau. Tak pernah boxing secara profesional. Boxing kali pertama, lawan dengan Mayweather, dia punya pendapatan, saya nak pingsan. Okay? Tapi dia kalah lah. Dia kalah. Kalah no problem. Why? Dia dapat check 100 million. It's all about the brand. Okay? Yeah, tak termasuk sponsor lain, tak termasuk share pay-per-view. Okay, 100 million. Kalah pun tak apa. Saya kalah 10 kali pun tak apa sini. Asalkan duit masuk. 10 kali 100 million berapa tu? Okay. Jadi, dia punya habuan lawan dengan Mayweather 5 kali ganda lebih tinggi daripada biggest check yang dia dapat dekat UFC. Faham? Hype, promotion, branding, persona, image, there you go. Okay. Perlawanan ni kita namakan sebagai money fight. Menjana tadi yang masa pay-per-view UFC 2.4 kan, ini hampir 2 kali ganda. 4 juta jualan pay-per-view equals to 500 million for one match revenue. Okay, this is show business. Alright. Okay, dia literally swimming in cash. Okay, ini adalah gambar hiasan ya. Okay, of course lepas dia kalah dengan Mayweather, tak ada masalah, poket makin tebal. Walaupun tewas, dia tambah lagi kekayaan sebanyak 100 million. Okay, and then dia gunakan peluang itu untuk apa? Ini adalah betul-betul lepas dia kalah, dia ada kan kita ada pre-match conference. Lepas match kita ada post-match conference. Okay, ini post-match conference between Mayweather dengan McGregor. Okay, dia promote dia punya next brand number 12. Okay, beliau melancarkan jenama minuman sendiri. Dia dah create hype. And then at the biggest audience. Sebab apa? Ini baru match Mayweather. Betul tak? Dia sempat buat promotion kat situ. So, you look at it, dia menang. Dia kalah pun dia menang sebenarnya. Okay? So, dia melancarkan jenama proper number 12. Okay, bukan channel number 5. Proper number 12. Okay. So, ini dia. Dia punya brand minuman. Okay? Bisnes pertama beliau selain fighting. Ini dia. And then, nak tengok betapa berjaya bisnes ni menggunakan popularity, menggunakan image, persona, reputasi beliau. Proper number 12 berjaya menjana revenue tahun pertama jualan 1 billion. Okay, tahun pertama. Ya, bila dah famous, you just leverage on that lah. Smart tak? McGregor. Smart. Sorry, McGregor. Mayweather smart Mayweather very smart. Tapi tu topik lain hari Stay tuned. That's why saya ada sedikit admiration kepada McGregor. Okay. So next, ini baru satu company. Dia ada The Mac Life. Ini syarikat media. Jadi anda buka YouTube, Facebook, Instagram, ada Mac Life, anda boleh follow. Dia adalah blog, platform social media yang menggunakan kehidupan harian McGregor sebagai konten utama. Okay. So kontennya fokus kepada, of course lah, yang related dengan McGregor, iaitu mixed martial art, okay, kesihatan dan sedikit, bukan sedikit, banyak sebenarnya, fashion dengan style sebab Mr. McGregor ni very stylish. Okay, channel YouTube berjuta-juta follower, maknanya menjana keuntungan daripada pengiklanan digital, AdSense. AdSense apa ya Azni? Saya pun tak tahu. AdSense tu basically digital marketing. Okay. Afiliasi. And then dia gunakan platform sendiri, promote lah brand-brand dia. Number 12 ke, okay, dia punya brand baju ke. Okay, so you look anywhere, semua winning strategy. Yes. Tak kisah kalah kena belas, tak kisah. Okay, so jadi dengan hanya menghasilkan konten tentang diri sendiri, beliau dapat menjana pendapatan tambahan. Okay. Alright, next, August McGregor. Ini adalah syarikat fashion. Seperti anda lihat dalam saya punya slide ya.
McGregor ni very stylish. Tengok dia punya suit. Okay, gentleman 3-piece full suit. Ada pocket pocket square. Okay, very impeccable, sharp every time. Sama ada formal ataupun yang sedikit agresif. Tetapi dia adalah orang fashion. Jadi industri pakaian memang sangat sesuai dengan Encik McGregor. Okay, jadi August McGregor ni adalah dia punya kerjasama antara David August, partner, dengan McGregor, dia punya ambassador. Okay, jadi selain daripada pakaian formal, August McGregor punya line ni juga mengeluarkan peralatan sukan, boxing glove, fighting glove, attire untuk kita bersukan. Okay, di bawah jenama McGregor Fast. Okay, juga mereka keluarkan app, okay, fitness app. Okay, bagi orang-orang macam kita ni nak fit macam McGregor, kita ikut dia punya rutin harian dia. Okay, jadi McGregor Fast ni menjana revenue sebanyak 5 juta setahun. Okay, so you look kat mana dia punya decision, I think semua dia leverage apa dia ada, dia leverage to the max. Okay, antara semua pendapatan beliau yang terbesar selain mixed martial art. Ya, ini dia. McGregor lebih kepada apa, Melvin Azli? Branding. Oh, dia punya distance that he covered just because of branding is amazing. Okay. Tapi kalau nak cerita pasal martial artist, Melvin Azli, Let's kena belasah teruk dengan Habib. Let's talk now. Kena belasah teruk dengan I will Habib. smash your boy. Habib boleh tamatkan match awal, tapi dia tak nak. Betul. Dipanjangkan. Betul. Sebab apa? Sebab dia nak belasah McGregor. Yes. Okay, next. Ini dia punya choke hold lah. Lepas tu McGregor terus step. Terus give up. Tapi Melvin Azli tak habis lagi. Melvin nak tengok tak? Flying Eagle. Silakan. Nak tengok Melvin? Boleh. Ini dia, Flying Eagle. Dia lompat, dia belasah coach. Ambil Dia engkau. belasah coach McGregor. Yeah. So, with that saya end story pasal McGregor, dan kita kena kasih laluan kepada yang saya respect. Bukan Azni, tapi Habib. Yang saya sangat respect. Silakan. Kita break dulu. Okay, alright. Okay, so baik, kita ambil break dulu guys. Dan selepas break kami akan kembali dan mendengar perkongsian daripada Muhammad Azni pula tentang Habib. Okay, so tadi kami telah dengar perkongsian berkenaan dengan Conor McGregor. So selepas break nanti anda akan teruskan bersama kami di sini di Bicara Personality hanya di Ruang Lanjutan Melayu bersama saya Melvin sebagai host anda. Jangan ke mana-mana guys, dan jangan lupa juga untuk teruskan jawab soalan poll kami yang berada di bawah chat box kami sebelum jam 9 malam. Don't go anywhere.
Awas, jangan ditipu scammer. Terdapat sebab mengapa lebih 5 juta pelanggan memilih XM untuk dagangan atas talian mereka. XM merupakan broker yang dikawal selia dan dipercayai. Berjaga-jaga, internet penuh dengan kes penipuan dan ambil ini sebagai amaran pelaburan supaya anda tidak jatuh ke dalam perangkap. Bersikap curiga apabila menerima email atau panggilan, sentiasa sahkan dengan sumber yang boleh dipercayai. Berhati-hati dengan akaun palsu di Instagram, Facebook atau Telegram. Jangan sesekali mendedahkan maklumat akaun anda, PIN atau TAC. Pilih XM sebagai broker yang dipercayai anda hari ini.
bersedia untuk our opponent for tonight di Bicara Personality di Ruang Lanjutan Melayu bersama saya Melvin sebagai host anda dan juga dua pakar dagangan kami ada Iman Zailani dan juga Muhammad Azni. Okay, so sebelum break tadi, untuk segmen yang pertama, anda telah mendengar perkongsian berkenaan dengan Conor McGregor, okay, daripada Iman Zailani. So sekarang kami akan beri laluan kepada oponen dia pula, okay. So kami akan beri laluan kepada Muhammad Azni untuk berikan perkongsian yang telah disediakan. Seperti yang anda boleh lihat, itu adalah personality yang dipilih oleh Muhammad Azni, okay. So Azni, take it away, the ringside is yours. Terima kasih Melvin. So betul-betul saya dah kena penemukan daripada Abang Imran betul-betul dia tinggalkan masa saya sikit je lagi. Okay. Payback. So di mana okay. Sempat masak dinner, break lama kali. So di mana okay, jangan risau, saya akan make it fast, jangan risau. Okay. So di mana Khabib Nurmagomedov. Okay. So di mana ni adalah dia punya biodata sedikit. Okay. Sekarang ni umur dia 34 tahun, Sildi Rusia. Sama. Tengok sama rambut pun sama bang. Rambut pun dengan jambang pun sama. Jambang. Rambut dia tapi dia tinggi sikit lah. Dia tinggi sikit Dia tinggi 10 cm. Yeah. So martial art, wrestling, sambo, kickboxing, judo, freestyle wrestling. So di mana lepas tu dia adalah adik dia adalah Muhammad Nurmagomedov. Bukan Muhammad Azni. Berat 70 bukan Muhammad Azni. Okay. Tapi dia sama nama depan dia. Okay. So career dia dah berakhir, dia career pension awal lah basically, dapat KWSP awal. So 2021 so tinggi dia 1.78 meter. Dia adalah seorang Russian. Siapa Khabib Nurmagomedov ni? Khabib ni adalah seorang pejuang MMA, right? So dia adalah seorang fighter MMA, mula belajar Gusti. Okay, dia punya kisah hidup dia adalah seorang yang daripada sekolah lagi, dia adalah orang yang mewakili dia punya kelas dalam aktiviti Gusti. Okay, biasanya dekat, kita pernah dengar kan, dekat sekolah yang dekat luar apa semua, dia ada aktiviti, dia ada Gusti dalam dia punya curriculum basically. Tapi kita kat Malaysia tak ada Gusti tu. Okay, tak ada, bahaya. Tapi kita ada taekwondo, silat, and mungkin ada some school yang ada ajar Muay Thai basically. So di mana bapanya adalah Abdul Manap Nurmagomedov yang juga bekas pejuang MMA dan jurulatih Gusti. Cuma bapak dia tak terkenal seperti Khabib ni sendiri. Dia macam ni, dalam Russia dia panggil Sambo. Gusti adalah Sambo dalam Russia. Sambo, ya betul. So Khabib memulakan kerjaya MMA pada tahun 2008. So menangi kesemua 16 perlawanan ni. Masa kat dalam Russia tu sendiri, dia dah menang 16 perlawanan. Okay, 16 perlawanan di daerah dan kebangsaan di Russia sendiri. Kenapa saya memilih susuk tubuh ini sebagai saya punya personality pada malam ni? Dia adalah seorang pejuang ataupun fighter MMA yang terbaik dalam sejarah MMA. Yang paling terbaik. Okay. So saya tak tahu antara terbaik atau paling terbaik basically. Mungkin dia terbaik adalah disebabkan rekod yang tanpa kalah tu mungkin. So Khabib dikenali sebagai atlet yang sangat tegas dan disiplin. So di mana Khabib ni sendiri adalah seorang yang kita boleh cakap dia adalah seorang yang sangat-sangat disiplin. Dia adalah orang yang bukan boleh orang kata enjoy dengan kita apa semua, bukan. Dia tak bergaul dengan semua orang basically. Okay. Dia seorang yang orang kata very tegas lah. Macam nak cakap orang tegas. Okay. Latar belakang, okay. Dan dia juga ada seorang yang mementingkan latar belakang dan agama itu sendiri. So dia religious abang. Dia ada persamaan ke abang? Religious person. Ni saya tengok ni orang yang membutuhkan. Wah, very bahasa yang sangat klasik, membutuhkan, orang yang memerlukan. Ya, membutuhkan. Jangan salah sebut. Itu memerlukan sebenarnya. Dia memerlukan. Kalau gali dia faham, gali dia faham. Gali tanpa jadi sumbi faham lah, membutuhkan. Okay. Sekarang musuh. So di mana dia terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk di negara-negara yang dilanda konflik seperti Suria dan Palestin. So di mana selepas daripada dia bersara basically, dia membantu kepada orang-orang yang lebih memerlukan seperti gelandangan, dia bagi makan and so on. Kejap lagi kita akan ceritakan lagi. Sebab di mana dia sangat macam mana kita nak cakap, dia seorang yang
macam mana saya cakap, dia menjadikan dia disebabkan perbuatan dia, orang akan cakap, oh bagus lah, Conor McGregor pula. Okay. Dah termasuk. Haji dah goyang. Okay. That's why lah, disebabkan dia kemanusiaan ni, that's why lah Khabib menjadi idola kepada ramai orang basically. Bahasa SPM Om Imran lagi elok. Oish. Okay. Saya SPM, saya dapat B. SPM A+ terus. Bahasa Jerman berapa? Jerman. Jerman, saya pelajar terbaik dalam kelas. Wow, mengalahkan orang Jerman itu sendiri Anyway, tapi mencarut je lah. Okay, so di mana ni antara yang saya listkan ni adalah antara anugerah-anugerah yang diterima oleh McGregor itu sendiri. Okay, UFC Lightweight Championship seperti mana yang kita tahu. Okay, Fighter of the Year 2016. Mana nota saya ni? Dah hilang lah. Okay, so next adalah Submission of the Year 2018. Khabib memenangkan penghargaan Submission of the Year pada World MMA Award 2018 dan kemenangannya melawan Conor McGregor. Nanti gambar yang kena cekik tu. Kena cekik je ni. Gambar cekik tak ada. Tadi abang dah tunjuk kan. McGregor je ni lah. McGregor dah separuh nak meninggal lah. Kalau dia tak tap out time tu, saya rasa dah tak ada nama Conor McGregor. Dah meninggal. Okay. Lepas tu dia ada juga Fighter of the Year 2018. Okay, dia anugerai oleh MMA Award juga. Most Dominant Fighter 2018 yang dianugerai oleh MMA Junkie. Okay, Order of Honor pada Januari 2019 basically oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu anugerah paling tinggi itu untuk rakyat Rusia tu. Yes, diberi sendiri oleh presiden dia. So di mana Khabib ni bukan orang biasa-biasa basically. Kalau kat Malaysia ni dia dah ada gelaran Datuk Wira dah. Dia Tan Sri hampir jadi Tun. Hampir jadi Tun. Okay, Fighter of the Year 2019, MMA of the Year 2019, International Sportman of the Year 2020. Khabib dianugerahi penghargaan International Sportman of the Year oleh Laureus World Sport Award pada tahun 2020. Okay, ni antara dia punya anugerah. Basically banyak lagi anugerah yang dia terima basically. Okay, ni kalau kita nak listkan semua, malam ni dah habis lah. Sebab Abang Imran bagi kita 10 minit je. So tak boleh buat apa lah. Okay, kenapa Khabib berhenti daripada pertarungan MMA? Dia keluar daripada oktagon basically. Okay, why? So Khabib memutuskan untuk bersara daripada pertarungan selepas memenangi berlawan terakhir menentang Justin. Macam mana sebut dia bang? Justin apa Apa tu? Justin Bieber. Justin Gaethje. Ini macam tadilah bahasa Irish. Nak sebut pun tak tahu. So pada waktu ni adalah perlawanan terakhir dia menentang Justin ni sendiri. Okay. 29 dia punya match. Yes, menentang match ke-29 pada Oktober 2020. Saya tak faham ni. Kak Haris ingat dia cakap apa ni? Achtung, guten Nacht. Orang tengah belajar bahasa Jerman tu. Oh, okey. Faham. Guten Nacht lah, N-A bukan N-U. No. I like my favourite is yang Das Auto tu. Okay, terus alasan utama dia pension adalah kematian ayah yang sendiri Abdul Manap Nurmagomedov kerana oleh COVID-19 pada Julai 2020. Okay, so di mana disebabkan meninggalnya ayah Khabib ni, dia pun dah tak ada motivasi basically untuk teruskan dia punya careernya dalam MMA. Sebab apa? Sebab ayah dia menjadi pengaruh yang paling besar sebenarnya. So bila dia hilang ayah dia daripada hidup dia, basically dia rasa dia dah tak ada aura kemenangan tu, dah tak ada. Seperti siapa? Tiger Woods. Ayah dia mati je, dia punya magic pun dah hilang. Dah tak ada dah magic dalam dia punya permainan. So di mana lepas tu, kerana itu setelah kematian ayahnya, Khabib merasa kehilangan semangat dan motivasi untuk terus bertarung. Dan dia punya last record tanpa kalah 29-0. Seri tak ada, kalah pun tak ada. Dan dia terus keluar daripada oktagon dan fokus kepada community dan keluarga dia sendiri. Alright. Dan juga ni dia jadi coach. Yes, dia jadi coach. Ni kita nak cerita ni, dia jadi coach ni.
So di mana dia juga bisnes lain selepas dia berhenti daripada MMA. Apa yang dia buat? Okay. Apa yang dia buat adalah dia membina Eagle Fighting Championship. Sebelum ni nama dia bukan Eagle Fighting Championship, nama dia Gorilla Fighting Championship basically. Okay. So lepas tu dia rebrand menjadi Eagle Fighting Championship, di mana dia membuat satu championship yang apa orang kata dalam bimbingan Khabib ni sendiri. Okay, dalam bimbingan Khabib dia nak mengembangkan bakat-bakat atlet-atlet MMA muda ni sendiri. Okay. Dan juga Khabib ada menumbuhkan Khabib Nurmagomedov Foundation pada tahun 2018, untuk membantu anak-anak yang memerlukan di seluruh dunia, terutama macam saya cakap tadi di wilayah-wilayah yang terkena bencana alam seperti Syria dan Palestin. Dia bukan bencana alam lah apa yang terjadi kat Palestin tu, kita pun tahu apa yang jadi kan. Okay, so di mana lepas tu dia juga ada bisnes pertanian. Bisnes pertanian ni basically dia ada bela lembu. Lepas tu dia ada berkebun sayur-sayuran. Dan bisnes ni basically dia memang menjana keuntungan, tapi dia membantu juga apa orang kata, mencipta peluang kerja kepada rakyat sekeliling. That's why lah dia buat bisnes pertanian ni sendiri. Dan dia juga ada jenama dia sendiri. Okay, cuma dia tak ada terkenal seperti orang bisnes seperti Conor McGregor. Okay, dia baru nampak Conor McGregor buat macam ni, dia pun nak buat. Okay, dia baru nampak bukan sekadar bina nama, tapi dia juga boleh bina bisnes sebenarnya. So dia juga buat Khabib Sportwear. So di mana sportwear ni dia fokus kepada MMA punya, contoh sarung tangan, dia punya seluar, dia punya baju, dan juga dia ada fokuskan kepada sukan-sukan lain juga. So next adalah last but not least, dia adalah buat bisnes property juga. Okay, di mana buat bisnes hartanah. Okay, hartanah di kawasan Dagestan dan Moskow dekat Rusia sana. So di mana bisnes ni juga membantu mencipta peluang pekerjaan kepada wilayah tersebut. Right, next. Okay, last but not least, last 1 minit last, terus ke slide akhir. Okay, dia kenapa orang suka kepada siapa ni, Khabib ni? Dia disiplin dan kerja keras basically. Okay, untuk mencapai apa yang dia nak. Alright, so dia nak ikut langkah ayah dia. Okay, dia perlu jadi macam ni, disiplin. So kalau dia tak disiplin, dia tak kerja keras, dia tak work hard, mana mungkin dia boleh tak kalah dalam 29 dia punya match. Okay, that's why lah kenapa dia berhenti, berkemungkinan adalah dia tak nak calahkan rekod dia. Okay, dia tak nak calahkan rekod dia. So dia nak berhenti waktu dia dekat peak. Ada certain orang, dia walaupun dia dekat peak, dia tak berhenti, dia dah jatuh, baru dia berhenti. Tapi Khabib ni seorang yang dia dekat peak, and then dia dia berhenti. So dia nak nama dia, okay, top. Tak nak nama dia ada cerita dia turun ke pun dia tak nak. So dia pernah juga bagi advice ni. Basically saya ada baca dekat artikel ni dekat CR. Okay, dia suruh CR berhenti main bola waktu CR dekat peak. Okay, tapi CR tak nak. Okay, CR masuk MU, Junam pergi dekat Kelab Arab. Kalah kena kecam habis. Alright, so next adalah kesetiaan pada keluarga dan nilai-nilai lainnya. So di mana dia seorang yang orang kata family man lah. Family man punya orang. Okay, dan berbuat baik pada orang lain juga. So seperti yang macam foundation tadi basically. So menjaga hubungan baik dengan lawan. Tapi saya tak tahu dia menjaga hubungan baik dengan Conor McGregor ataupun tidak. Apa komen abang? Ini dia punya hubungan dengan Conor McGregor. Ni saya share screen. Ni dia. Okay. Ni dia hubungan dia. Aduh. Kita akan amatkan kita punya sesi ni dengan gambar ni. Okay, so itu dia daripada saya. Kita serahkan kembali kepada Melvin. Alright. Jangan lupa lagi satu, Fly like an eagle. Fly like an eagle. Okay, so Imran and also Azni. Okay, so very great presentation untuk malam ni. Very interesting personalities yang telah dipilih. So boleh tak kami rangkumkan? So let's summarize dengan satu saja soalan saya nak tanyakan. So point take tak kali ni? Okay, so berbanding dengan tahun Muhammad Ali lah. Okay, so which is very long time ago.
cuba kalau whatever Conor McGregor dan juga Khabib telah apply, okay, in terms of branding dan juga marketing. So mereka gunakan nama mereka untuk bina lagi dunia bisnes, okay. So nak menjana lagi keuntungan, right, using their name. So cuba kalau Muhammad Ali actually use that same tactic, what would have actually happened? Apa yang happen? I think Muhammad Ali will be much bigger than he already is. Yes, betul. Without using ini punya strategi pun, he is already untouchable if you ask me. Yes, betul. A true hero. Orang yang sanggup kena tarik title, masuk jail sebab tak nak pergi perang. Pergi perang yang salah. Itu baru real. Yes. Zaman sekarang ni, Melvin Azli, semua atlet takut hilang sponsor. Yes. Tak berani nak usaha. So, tapi not Muhammad Ali and also not Khabib. Yes. Okay. Itu Conor McGregor, I cannot say much. Tapi dia stylo. Okay, that's what I can conclude. McGregor stylo. yes, McGregor stylo basically. Tapi kalau kita nak cakap tentang siapa lebih fighter, bagi saya Khabib is the real fighter lah basically. Yeah. Khabib fighter, McGregor showman. Yeah, showman. Yeah, betul-betul. I mean, everybody like different athlete, different businessmen ada strategi masing-masing lah. So how you actually apply to it is based on your creativity and also how your I would say your thinking skills are in the industry, kan? Alright, so itulah dia, okay, dua personality yang telah dikongsi oleh Imran dan juga Muhammad Azni. Okay, dan stay tune, esok kami ada Facebook live show bersama kami bertiga juga, okay, tapi host kami kali ini adalah Imran. Muka yang sama. Muka yang sama. Sebab kita orang je yang ada dekat live edu ni. Kita orang je, kita conquer segalanya. Yes. Alright, so jangan lupa untuk tune in jam 9 malam nanti esok di Facebook account kami, bukan di Ruang Lanjutan Melayu ya, tapi Ruang Lanjutan Melayu akan berlangsung seperti biasa dari jam 1 tengah hari hingga jam 9 malam bersama host anda Jawahir. So please stay tune untuk teruskan kekal kemas kini dengan semua informasi berkenaan dengan produk perkhidmatan dan juga promosi terkini kami. And also just to remind you, promosi Sail with the Bull iaitu berlayar bersama Bull akan berakhir pada Jumaat ini pada 17 Mac, okay? So please sertai sekarang sebelum terlambat, okay? Syaratnya penting, syaratnya mudah saja, anda hanya perlu berdagang untuk dapatkan tiket cabutan bertuah. Alright, so itu sahaja daripada kami bertiga untuk malam ni di rancangan istimewa bicara personality. Jumpa anda esok hari di Ruang Lanjutan Melayu dari jam 1 tengah hari. So teruskan berdagang bersama XM Big Fair Human. My name is Melvin once again. Good night, selamat malam.